وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق وكلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضل اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang memberi kepada kita nikmat kehidupan serta dikekalkan di dalam nikmat iman dan Islam, serta diberi taufik oleh Allah untuk sama-sama hadir dalam majlis ilmu pada pagi ini. Diharapkan para muhibbin sekalian yang hadir sihat wal afiat hendaknya insya-Allah rohani dan jasmani. Mudah-mudahan kehadiran kita berbekalkan hati yang bersih daripada sebarang penyakit-penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sambungan kitab Misbahul Munir, muka surat 51. Qudrat baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 51. Misbahul Munir. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Huraian yang ketujuh daripada 20, iaitu sifat qudrat. Erti qudrat ialah sifat perkuasa. Qudrat artinya sifat perkuasa. Bila kita sebut Allah Maha Berkuasa, Allah berkuasa menjadikan, itu menunjukkan ataupun ada hubung kait dengan sifat qudrat. Bila sebut Allah Maha Berkuasa, itu qudrat lah. Wajib pada syarak pula, yakni suatu perkara yang diperintah oleh Allah ke atas setiap kita sebagai perintah yang putus. Itu wajib pada syarak sebagai perintah yang muktamad, yang putus. Seorang pun daripada mukallaf tak boleh mengecualikan dirinya daripada perkara yang diwajibkan oleh Allah. Siapa buat dapat pahala, siapa tinggal dosa. Kalau wajib perbuat, makna wajib kena buat, mesti kena buat. Kalau wajib kena tahu, maka wajib belajar. Jadi wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Wajib kena tahu. Macam mana nak tahu? Kena belajar. Maka belajar tu hukumnya jadi wajib. Kalau sesuatu tu sunat tahu, sunat belajar. Kalau benda tu sunat je kita tahu, maka hukumnya sunat belajar. Tapi kalau sesuatu tu wajib tahu, maka wajib kena wajib kena tahu cara sembahyang. Maka wajib kena belajar ilmu tentang sembahyang. Kerana kalau tak belajar ilmu tentang sembahyang nanti mengakibatkan tidak sahnya sembahyang itu. Jadi wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya
Di dalam bab iman ni bukan sekadar tahu, bukan sekadar faham. Satu lagi, wajiblah hati kita mengaku, hati mengaku, hati mengiyakan, hati membenarkan, hati menyungguhkan. Dalam hati itu membenarkan, dalam hati itu setuju. Itu panggil iman. Kalau tahu je, faham saja, tapi hati tidak membenarkan, maka tak beriman. Tahu Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasul, tahu Rasul. Faham tak dia Rasul? Faham. Tahu tak yang dia itu utusan Allah? Tahu. Lepas tu hati setuju tak dia jadi utusan Allah? Tak setuju. Kafir. Faham tak tu? Iman ni makna setuju hati. Tahu tak dalam Quran ada hukum hudud? Tahu tak dalam Quran ada hukum hudud? Lepas tu tanya lagi, hati setuju tak? Siapa tak setuju, kafir. Maknanya dia tak beriman dengan hukum yang ada dalam Quran. Boleh faham? Faham tak faham? Nak tanya 2-3 kali. Ramai orang Islam tak setuju dengan hukum hudud tu. Macam mana tu? Itulah sebab kena ngaji. Iman ni bukan makna tahu. Bukan tahu je. Hati kena setuju. Buat tak buat, nombor 2. Faham? Setuju tak dengan hukum semayang? Setuju. Dah mu semayang tak? Tak semayang. Makna dosa. Tapi tak kafir lagi. Dia dosa tapi tak kafir lagi sebab dia setuju hukum tu. Hati ni setuju. Hati ni membenarkan. Sungguh hukum tu hukum Allah. Wajib kena semayang. Tak semayang dosa. Dah tu semayang tak? Tak, belum. Tak semayang lagi. Kenapa? Belum terbuka pintu hati. Contohnya lah, belum terbuka pintu hati. Makna berdosa. Tapi tak murtad. Dosa besar je lah. Tapi kalau tanya kenapa tak semayang, tak setuju lah dengan hukum semayang. Nak kena berhenti pula nak semayang, leceh apa semua. Macam tak relevan ni zaman ni, nak kena semayang pula. Dulu boleh lah. Kafir. Begitulah juga kalau ditanya tentang hukum hak kahwin lain dalam Quran tu. Tahu tak dalam Quran tu ada hukum kerat tangan, ada hukum pancung kepala, ada hukum rejam dengan batu. Tahu tak? Tahu. Lepas tu setuju tak hati? Macam tak relevan je hukum tu. Kafir. Faham tak ni? Nanti jangan nak dakwa-dakwi di hari kiamat kata tak tahu, kata tak faham, kata tak ada yang bagi tahu. Sebab tu andai katalah sebelum ni ada kita termasuk dalam golongan yang macam tu, taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Sebab tu orang yang tidak setuju dengan hukum yang ada dalam Quran itu murtad. Hati-hati. Nampak tak bahaya kalau tak belajar? Bahaya jahil ni. Jangan main-main. Bala. Tak belajar agama ni bala yang paling dahsyat sekali. Lebih dahsyat daripada bala tsunami lagi. Orang yang mati dalam tsunami itu mati syahid. Mati dalam iman. Tapi yang tak tsunami ni duduk sedap-sedap, duduk aman damai, mati murtad. Na'udzubillah. Sebab apa? Kejahilan ni tentang agama. Dengan sebab jahil tadi itu yang menjadikan diri dia tu kafir tanpa disedar. Na'udzubillah. Jadi bertuahlah orang yang Allah pilih belajar, bertuahlah. Allah nak bukakan jalan-jalan yang Allah nak bukakan jalan-jalan ke syurga Allah. Orang belajar. Nabi kata siapa berjalan, siapa melalui satu jalan nak pergi belajar, niat dia, Allah bukakan jalan-jalan, mana banyak jalan ke syurga Allah akan bukakan untuk dia. Padahal dia melalui satu jalan dia nak pergi belajar.
Bila dia berjalan, Nabi kata barang siapa berjalan pada satu jalan dengan niat dia nak pergi cari ilmu akhirat, Allah akan bukakan jalan-jalan untuk masuk syurga. Tapi kalau dia tak nak berjalan ke untuk ilmu, Allah tutup serapat-rapatnya jalan untuk syurga. Jadi jangan ikut nafsu, jangan kita ikut nafsu. Nafsu memang nak menyesatkan kita. Sebab tu syaitan, nafsu dia seronok, dia sangat suka dengan maknanya bila kita tak mengaji. Bila kita tak mengaji agama, bila kita tak belajar agama, syaitan dengan nafsu sangat seronok. Kerana mudah ditipu daya. Mudah ditipu. Baik. Jadi wajib mengaku. Buat tak buat nombor 2. Setuju tak dalam hati hukum hudud tu? Setuju. Dah kenapa tak buat lagi dalam proses tengah memberi didikan contoh? Dia kena ada didikan dulu. Tapi tak ada nampak pun. Tak ada nampak usaha nak memberi faham pada masyarakat pun tentang hudud. Patut bagi keterangan, bagi kefahaman, buat forum tiap-tiap malam. Macam nak bagi faham tentang apa baru ni. Dulu lah. Kekejap iklan. Apa nama menatang itu tak ingat lah. Kekejap iklan. Nak bagi orang faham benda ni. Yang kena bayar tu apa? GST tu. Selang 2 minit iklan. Tengah azan iklan. Tengah azan iklan. Allah Akbar iklan je. GST ini adalah ni. Nak cerita bersungguh, nak bagi faham. Akhir-akhirnya yang tak faham pun jadi faham. Yalah, bersungguh. Maknanya tapi tak nampak pun kesungguhan nak bagi faham pada masyarakat apa hudud tu. Dah nak kiamat dah. Tu tanggungjawab pemerintah. Siapa-siapa yang merintah daripada dulu. Tak peduli lah siapa. Biru ke, hijau ke, kuning ke, oranye ke, merah ke, kelabu ke. Makna dia bertanggungjawab memberi faham kepada masyarakat. Dalam Islam ni ada hukum hudud ni apa benda, macam mana cara pelaksanaan je. Supaya yang Islam, yang bukan Islam faham benda tu. Macam tu. Ni tak ada usaha apa. Nak cakap hudud dia tit. Nak cakap tentang hudud dia tit. Tu. Jadi daripada atas sampai ke bawah besok kena tanya. Yang paling teruk yang atas sekali ya. Serba-serbi dosa maksiat, rosak akidah, murtad, syirik, yang atas kena jawab dulu. Yang bawah ni besok akan menyalahkan yang atas. Awak tak pernah bagi tahu, awak tak pernah ajak, awak tak pernah didik, tak ada pendedahan pun, siap. Ada orang yang nak bercakap, kau gam. Ada orang nak cakap tentang tu, kau gam, kau sekat. Besok kena jawab lah. Kita ni mati bukan tak mati. Tu iman maksudnya. Iman ni bukan sekadar tahu, semayang lah, belum tentu lagi. Semayang tu bukan iman, semayang tu Islam. Itu dah cakap awal kitab. Puasa tu Islam bukan iman. Iman ni pegangan dalam hati walaupun dia tak puasa. Dia tak puasa tapi dia beriman. Dia tak puasa tapi pegangan dalam hatinya tu betul. Dia tak puasa. Berdosa lah maknanya. Tapi beriman. Daripada yang puasa tak beriman tadi. Puasa tapi tak beriman. Maksudnya dia puasa tapi hatinya ada tidak setuju dengan hukum Allah. Boleh faham tak tu? Dia semayang, dia puasa, qiyamul lail, tahajud, tapi hati tak setuju dengan hukum Quran. Tu orang panggil munafik, kafir munafik. Jangan masuk dalam golongan yang macam tu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wajib kita bagi tahu. Wajib bagi tahu. Kemudian mengaku dalam hatinya akan tentu sungguh ada di Tuhan sifat perkuasa, kudrat, perkuasa. Tidak lemah sekali-kali. Tidak lemah sekali-kali.
Tidak lemah ni wajib ke mustahil bagi Allah? Tidak lemah. Wajib. Sebab tu jangan tidur. Lemah? Berkuasa? Macam mana nak periksa ni? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu ala kulli syai'in qadir. Faham baik-baik ni, bab kudrat ni pun ramai yang tak faham ni. Ramai yang salah faham bab kudrat ni. Faham baik-baik. Jadi dalilnya, bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu mesti dia bersifat dengan perkuasa ataupun berkuasa. Dalilnya, buktinya ada dalam Quran tu. Surah Al-Hajj tu ayat 6 kata dia. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu yang kuasa. Maksudnya Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Faham baik-baik. Kat bawah tu nanti sekarang kita uraikan. Nanti dulu. Kita lama dah dengar macam tu. Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Lama dah kita dengar. Ada benda yang tak masuk dalam urusan kekuasaan Allah tu. Yang pertama sekali kena tahu peranan dia tu. Kudrat ni peranan dia apa? Kena tahu dulu peranan kudrat tu apa. Nanti baru mudah nak faham cerita dia. Baik. Dan kudrat artinya perkuasa itu satu sifat yang ada. Sifat ma'ani maksudnya. Sifat yang ada sungguh-sungguh. Sifat ma'ani ni maknanya sifat yang ada sungguh-sungguh. Kita selalu dah buat contoh tu, putih dengan nipis tu. Putih tu sifat yang ada, nipis tu sifat yang tiada. Boleh beza tak? Putih dengan nipis, dua-dua tu sifat. Putih pun sifat, nipis pun sifat. Kertas tu bersifat putih, kertas itu juga bersifat dengan nipis. Putih tu sifat yang ada. Boleh tengok. Tengoklah tu. Tengoklah kertas tu. Yang tengok saya. Saya bukan kertas kecil. Tengok kertas tu. Nampak tak putih? Nampak. Maknanya putih tu jadi putih tu sifat yang ada. Boleh faham setakat tu? Okey, kalau boleh halih. Nipis. Cuba ni tengok nipis kat kertas tu. Cuba tengok. Celah tengok. Tengok nipis, tengok kertas tu. Tengok nipis, nampak tak nipis? Nampak tak? Siapa tak ada jawapan? Ada yang tak ada jawapan? Tak apa belajar. Jadi nipis nampak tak? Tak, yang kita nampak ni kertas. Yang kita pegang ni kertas. Nipis tu faham je. Bila sebut kertas ni nipis, faham. Oh, nipis. Nak tengok tak boleh. Betul? Yang kita pegang ni, pegang kertas ke nipis? Siapa boleh pegang nipis? Dia beritahu. Saya nak bagi RM10. Ni kita pegang ni kertas, bukan pegang nipis ni. Macam sentuh. Sentuh apa tu? Bukan sentuh nipis. Sentuh kertas. Pegang kertas. Yang nampak ni kertas, tapi akal kita faham ni nipis. Jadi nipis ni sifat yang hanya dipaham sahaja pada akal. Hanya difaham pada akal sahaja. Dia tak wujud pun, sifat nipis ni tak wujud. Sifat nipis ni tak ada. Cuma faham je. Faham tak? Macam tu lah. Jadi sifat ni dia ada dua jenis. Satu sifat yang ada, satu sifat yang tiada. Nipis ni tadi dipanggil sifat yang sungguh. Bukan sifat yang ada, sifat yang sungguh.
Putih ada, nipis tiada, tapi sungguh. Siapa tak faham ni? Saya angkat tangan. Semua faham? Masya-Allah, tabarakallah. Hebat ni. Bagus. Ada yang blur lagi. Kan ada ni. Kan ada nipis ni. Tu. Itu tu. Mana tu? Tu kertas. Tu nak bagi tahu ni. Jadi kudrat ni sifat ma'ani. Bila sebut sifat ma'ani, sifat ma'ani sifat yang ada sungguh-sungguh. Diri sifat tu ada ke? Bukan faham je dah. Sifat perkuasa ni bukan sekadar faham. Ada sifat tu. Tak sama macam putih pada kertas tadi tu. Tak sama macam nipis tadi. Nipis tu hanya faham aja, tapi tak ada. Nak pegang tak boleh. Kalau ada bolehlah pegang. Kalau ada bolehlah tengok. Kalau ada bolehlah dengar. Dia tak ada. Dia hanya faham je nipis. Putih sifat ma'ani. Sifat yang ada sungguh-sungguh. Ada sungguh-sungguh. Tak apa. Belajarlah lagi. Lama lah lagi. Jangan lari. Jangan lari mengaji ni. Sabar banyak mengaji. Sabar, sungguh, istiqamah. Buat jadual. Jangan sentap, jangan koyak. Yang merajuk, tak boleh kena tegur. Sikit merajuk, berhenti mengaji. Apa? Macam budak-budak. Tegur sikit. Merasa hati tak datang ngaji lah. Apa? Malu dengan orang kursus jadi jutawan tu. Kena bodoh bangang kan dalam kelas. Orang kursus nak jadi jutawan tu kena bodoh bangang kan dengan moderator dia tu. Relax je, semangat, besok datang lagi. Ngaji jangan malas. Rasa hati malas dia katanya, dah tak datang. Kata malas je pun, tapi dia punya sentak, punya koyak, dia koyak gabak, tak datang ngaji dah. Tu setan semua ni. Setan menghembuskan bisikan-bisikan yang jahat dalam hati supaya kita jangan mengaji lagi, jangan begini. Nampak tak? Supaya kita ni duduk dalam kejahilan selama-lamanya. Jadi senanglah nak jadi mangsa dia. Sebab kalau dah belajar, dah tahu, dah pandai nanti, setan nafsu tak ada peluang dah. Nak buat macam ni, nak tipu macam ni dia tahu, nak tipu macam ni dia dah faham. Nak hasut macam ni dia dah reti. Tu sebab setan dia benci orang ngaji. Tapi orang tak mengaji jadi kawan dia, kawan rapat dia. Maka mengajilah sementara ada umur. Mengaji sungguh-sungguh. Belum terlewat lagi. Walaupun umur kita sekarang 100 tahun, belum terlambat lagi. Ngaji sungguh-sungguh. Dan kudrat artinya perkuasa itu satu sifat yang ada. Sifat yang ada sungguh-sungguh di zat Allah Ta'ala. Sifat yang ada lagi pula sungguh-sungguh. Tulis kat tepi tu, dobek. Sifat yang ada lagi pula sungguh pada zat Allah. Ada lagi sungguh. Setiap benda ada mesti sungguh. Jangan lupa tu. Setiap benda ada mesti sungguh. Bila sebut ada je, dia mesti sungguh. Tapi setiap benda yang sungguh belum pasti. Macam tadi, nipis. Sungguh tak nipis? Ada tak? Tak ada. Nipis tu sungguh, tapi tak ada dia. Setiap benda ada mesti sungguh. Setiap benda sungguh belum mesti ada, belum pasti ada lagi. Baik, kemudian sejak bila ada sifat kudrat pada Allah ni? Sejak bila Allah tu bersifat kudrat? Sedia kala lagi, pada sedia kala lagi. Apa maksud sedia kala? Sedia kala azali. Makna tiada sesuatu yang tidak ada
permulaan. Tulis, jangan malas. Yang dah faham betul-betul kejap tak apalah. Yang macam bayang-bayang lagi tu, tulis lagi. Maknanya sedia kala ni sesuatu yang tidak ada permulaan. Tu maknanya sedia kala. Lawan sedia kala apa? Baharu. Apa maksud baharu? Ada permulaan. Apa sahaja yang ada permulaan, barulah tu. Walaupun umurnya dah berjuta tahun. Walaupun umurnya dah berjuta tahun, tapi bila dia tu ada permulaan, namanya baharu. Lawannya sedia kala. Jadi sifat kudrat Allah ni sedia kala lagi dah. Kalau orang tanya sejak bila Allah tu berkuasa, jawabnya sedia kala lagi. Tidak ada permulaan bagi adanya kekuasaan Allah tu. Sebagaimana zat dia tu, sebagaimana zat dia yang tidak ada permulaan tu, begitulah juga sifat-sifat dia yang lain. Tak ada permulaan juga. Sedia kala juga. Habis, dengan dialah, jaga ni nak sebut takluk dah ni. Ini nak bagi tahu takluk ni. Nak bagi tahu ta'aluk sifat. Tugasan sifat. Ta'aluk sifat maknanya tugasan faham baik-baik tugasan sifat ni penting ni. Tugasan sifat, urusan sifat kudrat, apa urusan dia? Apa peranan dia sifat kudrat ni? Apa tugasan dia sifat kudrat ni? Apa yang duduk di bawah tugasan sifat kudrat, apa yang tak masuk bawah tugasan sifat kudrat, kita kena tahu. Dengan dialah, yakni dengan sifat kudrat, dialah tu mana kudrat. Dengan dialah, yakni dengan sifat kudrat, Allah Ta'ala kuasa mengada, yakni menciptakan. Mengada tu mana menciptakan dan meniadakan. Jadi tugas kudrat ni mudah kita kata membuat, mengadakan atau meniadakan. Itu tugas kudrat. Tugas kudrat bukan mendengar. Tugas kudrat bukan mengetahui. Tugas kudrat bukan menentukan. Tugas kudrat membuat atau membinasakan. Buat atau membinasakan, mengadakan atau meniadakan, menciptakan atau membinasakan. Itu tugas kudrat. Sakat tu boleh faham tak? Jadi jangan ditanya apa tugas sifat kudrat. Tugas sifat kudrat adalah mendengar sesuatu. Bukan mendengar sesuatu, bukan kudrat. Kudrat menciptakan, mengadakan, meniadakan, membinasakan, menghidupkan, mematikan, ataupun kita kata secara umum, kudrat ni tugasan dia mengubah sesuatu. Tugas dia mengubah sesuatu. Diubah, yang ada diubah jadi tiada, yang tiada diubah jadi ada, yang malas diubah jadi gajin, yang gajin diubah jadi pemalas, yang beriman jadi kupu, yang kupu jadi beriman, yang maksiat dapat taufik, yang taufik sombong, Allah tarik nikmat taufik. Faham tak? Yang muda jadi tua, yang tua jadi muda balik esok dalam syurga. Tu semua tugas kudrat lah tu. Mengadakan, meniadakan, menjadikan, menciptakan, apa saja. Menggerakkan, mendiamkan, apa saja. Apa-apa saja. Tu kudrat ni tugas dia mengubah-ubah sesuatu. Mengubah-ubah boleh faham tak zakat tu? Okey. Alhamdulillah. Dan meniadakan apa-apa mungkin. Ni faham. Faham baik-baik. Mungkin ni, apa maksud mungkin? Sesuatu yang harus ada, harus tiada. Faham baik-baik. Harus ada, harus tiada. Tu mungkin namanya. Boleh ada, boleh tak ada. Tu mungkin. Mungkin. Ada pun akal boleh terima, tak ada pun akal boleh terima, berlaku pun akal boleh terima, tak berlaku pun akal boleh terima. Mungkin namanya. Mungkin namanya. Jadi bila sebut mungkin,
sesuatu yang boleh berubah ada pun boleh, tak ada pun boleh. Jadi pun boleh, tak jadi pun boleh. Berlaku pun boleh, tak berlaku pun boleh. Itu mungkin lah tu. Mungkin. Tulis mungkin. Faham kan? Ingatkan betul-betul. Supaya lain kali bila dengar perkataan mungkin, terus dah. Faham dah. Mungkin. Tahu dah. Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Itu mungkin. Maka, tugas kudrat ni, nak bagi tahu tugas kudrat ni mengubah mungkin tadi tu. Kudrat ni tugas dia mengubah mungkin. Yang tiada diadakan, yang ada ditiadakan. Mungkin kan, sebab mungkin ni dia boleh berubah. Maka kudrat tugas dia mengubah sesuatu yang boleh berubah. Tugas kudrat mengubah sesuatu yang boleh berubah, iaitu tulis jangan angguk-angguk je kan keluar pintu lupa tadi. Apa tadi? Tugas kudrat mengubah sesuatu yang boleh berubah. Tugas kudrat mengubah sesuatu yang boleh berubah, iaitu mungkin. Tulis jangan malas. Minggu depan lah dah kelas cuti lah. Saya lah. Minggu depan lah kelas saya sini. Lepas tu tak tahulah bila lagi datang, tak tahu. Kalau ada umur apa gaya. Kalau tak ada umur nanti kalian datanglah ziarah saya. Mungkin kan? Apa dah memang hidup mati lah lawan ni. Mana ada hidup terus hidup. Hidup lawan ni mati. Dah memang pasangan dia lah tu. Baik. Jadi apa tadi? Kudrat tugas dia mengubah sesuatu yang boleh berubah, iaitu mungkin. Benda yang boleh berubah itulah yang duduk di bawah urusan kudrat. Benda mungkin. Ayat dekat atas tadi tu, wa annahu ala kulli syai'in qadir tu, dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tu atas tiap-tiap sesuatu tu qadir. Tiap-tiap sesuatu Allah Maha Kuasa. Maknanya Allah Maha Kuasa mengubah tiap-tiap sesuatu mungkin. Allah Maha Kuasa mengubah-ubah tiap-tiap sesuatu mungkin. Maknanya dalam ayat tu kulli syai'in tu tiap-tiap satu, yakni perkara mungkin. Tu ayat tu. Allah Ta'ala Maha Kuasa di atas tiap-tiap sesuatu mungkin. Maknanya bila sebut mungkin saja, Allah Maha Kuasa nak buat apa saja. Jadi yang bukan mungkin tak masuk. Yang bukan mungkin tak masuk di dalam urusan kudrat Allah. Yang bukan mungkin tak masuk dalam urusan kudrat Allah. Contohnya, mengubah benda wajib. Perkara wajib tu bukan mungkin. Kita dah belajarkan hukum akal ada 3. Wajib pada akal. Apa maksud wajib pada akal? Sesuatu perkara yang akal menghukum mesti ada sahaja, mesti ada semata-mata ada, sedia kala ada, sentiasa ada, kekal ada. Tak boleh berubah jadi tiada selama-lamanya. Tak terima berubah menjadi tiada. Ada, semata-mata ada. Itu perkara wajib, bukan Jadi perkara wajib bukan mungkin. Ingat tu. Boleh faham tak? Takut salah faham ni nanti kan jadi boleh merosakkan akidah ni. Jangan ambil. Ingat, benda wajib tak masuk dalam urusan kekuasaan Allah. Perkara wajib tidak masuk dalam urusan kudrat. Kerana urusan kudrat mengubah mungkin, bukan mengubah benda wajib. Benda wajib tak boleh berubah. Ada Allah tu wajib, tak boleh berubah menjadi adil Allah tu contohnya. Sifat adil Allah tu wajib, tak boleh berubah menjadi zalim.
Jadi maknanya kudrat dia tak ada urusan dengan benda wajib. Benda wajib ni benda tak boleh berubah. Jadi tak masuk dalam peranan kudrat. Dan benda mustahil, perkara mustahil bukan mungkin. Perkara mustahil bukan mungkin. Perkara mustahil ni perkara yang akal tak boleh terima ada. Tak boleh ada. Tu benda mustahil, tak terima ada. Tak terima di akal. Tak masuk akal adanya benda tu. Tak masuk akal jadinya benda tu. Tak masuk akal berlakunya benda tu. Tak masuk akal wujudnya benda tu. Sedia kala lagi akal tak boleh terima ada, sentiasa akal tak boleh terima ada, dan selama-lamanya akal tak boleh terima adanya benda tu. Contohnya anak Tuhan, contohnya. Anak Tuhan tu perkara mustahil. Anak Tuhan tu perkara mustahil. Sedia kala lagi akal tak boleh terima ada anak Tuhan. Sekarang pun akal tak boleh terima ada anak Tuhan. Dan di masa-masa yang lagi akan datang, akal tak boleh terima ada anak Tuhan. Kerana anak bagi Tuhan itu perkara mustahil. Dia tak boleh berubah. Kalau kata mustahil, duduklah dalam keadaan mustahil selama-lamanya. Dia tak boleh berubah. Boleh faham tak sangat tu? Jadi kalau orang kata, orang tanya, akal kita boleh tak terima, boleh jadi, akan datang bila-bila masa entahlah kita tak tahu, akan wujud anak Tuhan? Tak, kita kata mustahil. Mana boleh ada anak Tuhan? Selama-lamanya akal tak boleh terima ada anak Tuhan. Tu canggah dengan Quran lam yalid wa lam yulad tu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana boleh ada anak Tuhan? Anak Tuhan tu mustahil. Bila sebut mustahil, mana benda yang kekal tiada. Boleh berubah tak jadi ada? Tak boleh. Kalau berubah ni, bila sebut berubah je, benda harus ataupun benda ingat tu. Ingat tak? Yalah tu. Makan kuih raya nanti habis lupa dah. Ingatlah jangan. Ingat. Serupa Tuhan dengan makhluk mustahil. Mana boleh terima Tuhan serupa dengan makhluk? Jadi tak bolehlah nak dikata Allah berkuasa menyerupai malaikat. Tak bolehlah. Menyerupai malaikat tu benda apa? Mustahil bagi Allah. Allah bertangan. Mustahil. Apa pula bertangan pula? Bertangan tu menyerupai makhluk. Dia kata Allah kuasa. Kuasa atas benda mungkin, bukan kuasa atas benda mustahil. Faham tak ni? Dikatakan Allah tu kuasa. Yelah, memanglah Allah kuasa. Siapa pula kata nama? Dah dia kuasa, bolehlah dia nak buat apa pun. Ya, nak buat apa pun mungkin. Bukan nak buat apa pun yang wajib boleh dirubah, yang mustahil boleh dirubah. Kalau yang wajib boleh berubah, bukanlah wajib namanya. Kalau benda wajib tu boleh berubah, bukanlah wajib. Wajib ni tak boleh berubah. Ada je memanjang. Faham tak ni? Minum sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Dan nak bagi faham, usaha-usahalah, bukan kita yang bagi faham. Ni ayat apa hitam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kaca Fatimah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ada tempat bagi kita kaca Fatimah. Sebaik kita perasan tak minum. Ingat tu. Mana boleh berubah benda wajib? Ingat, mengubah ni mana kudrat. Bila sebut kudrat, dia tak ada kena mengena dengan wajib, tak ada kena mengena dengan mustahil. Dia hanya apa? Kena mengena dengan perkara mungkin ataupun panggil perkara harus ataupun makhluk. Tu. Mungkin benda harus makhluk. Tu. Adik-beradik dia tu, sepupu sepapak dia lah tu. Jadi jangan kata Allah kuasa nak serupa malaikat sebab dia berkuasa.
Bila dia kuasa, ikutlah dia nak buat apa pun, dia berkuasa. Yelah, berkuasa atau mungkin. Menyerupai malaikat tu bukan mungkin. Tu mustahil. Faham baik-baik tu tuan? Tuhan tu berkuasa. Bolehlah dia nak bertempat. Bertempat tu makhluk. Mana boleh Tuhan serupa makhluk? Serupa makhluk tu mustahil bagi Tuhan. Jadi jangan gunakan alasan dia berkuasa, dia boleh bertempat. Faham tak tu? Jadi kita orang awam ni banyak terpedaya sebab tu lah. Dia kata apa pakcik-pakcik tak boleh terima? Kan ke Tuhan tu kuasa. Jadi bila dia kuasa, ikut dia. Dia nak duduk tempat kat mana, ikut dia. Dia berkuasa. Kita tak ngaji sifat 20. Ajak mengaji tak mau. Sombong. Bida'ah katanya. Dah kena. Nampak? Oh macam tu ni. Oh yelah betul lah ni. Dia berkuasa kan. Dah terima habis. Sebab tu suruh mengaji. Tok Guru panggil ngaji tu janganlah buat kerah kepala degil. Ngaji bukan nak suruh jadi mudarat. Ngaji ni nak menyelamatkan dari mudarat. Tak mengaji akidah ni mudaratnya besar. Boleh syirik, boleh murtad, boleh kekal dalam neraka besok. Amalan kita semua Allah tak terima. Kalau rosak akidah. Jadi ngajilah akidah ni sungguh-sungguh. Sabarlah. Ni hari ni ngaji, hari ni nak pandai. Mana boleh. Buat-buat sabar. Macam tu lah. Ingat tu. Jangan gunakan alasan Allah Maha Berkuasa, dia boleh nak serupa macam makhluk. Jangan. Serupa dengan makhluk tu perkara ingat tu. Benda mustahil tak masuk bawah urusan kekuasaan Allah. Yang masuk bawah urusan kekuasaan Allah hanya perkara mungkin sahaja. Ni Allah Maha Kuasa memudahkan kita balik. Sebab muda kita ni benda harus. Tapi tak berlakulah kat dunia ni. Cuma nak cerita akalnya boleh terima. Lepas raya tengok, so ramai budak-budak lah ni. Ni budak-budak mana? Pelajar-pelajar dulu mana? Kita orang lah Ustaz. Kita orang mana ni? Tak kenal. Kita orang. Ni Ustaz tengok kitabnya ada dobit ni. Cuma kita ni dulu ni. Asal jadi muda? Tak payah nak khayal lah. Tapi akal boleh sebab benda tu mungkin. Benda harus bagi Allah. Cuma Allah tak jadikanlah atas dunia ni. Tapi Allah akan jadikan besok di syurga besok. Cuma nak cerita akal boleh terima kalau Allah nak mudahkan kita. Sebab itu perkara mungkin, bukan perkara mustahil. Itu bukan perkara mustahil bagi Allah. Contohnya kalau orang tanya, adakah Allah berkuasa memudahkan kita balik? Jawabnya kuasa Allah Ta'ala nak mudahkan kita balik. Jadi mudah balik semuanya. Sebab tu masuk bawah perkara mungkin bagi Allah. Perkara yang harus bagi Allah. Habis dah. Dengan dialah Allah Ta'ala tu kuasa mengadakan dan meniadakan apa-apa mungkin. Jadi lain kali kalau jumpa ayat ni, wa annahu ala kulli syai'in qadir, wa annahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Ingat tu, Allah Maha Kuasa mengubah-ubah benda mungkin ataupun benda harus. Adapun yang wajib dan yang mustahil tidak masuk di bawah urusan kekuasaan Allah. Bukan maksud Allah lemah dah. Dia kata kalau macam tu lemahlah Tuhan. Tak berkuasa lah dia, tak boleh nak serupa malaikat. Dia kan kuasa. Tiba-tiba puak-puak awak ni yang ngaji sifat 20 ni kata Allah tak kuasa serupa dengan malaikat. Kalau macam tu lemahlah Allah. Cik oi. Tu bukan lemah namanya. Lemah ni kalau tak boleh jalankan tugasan.
tugasan dia tak boleh buat, itu baru lemah. Bukan tugasan. Tak bolehlah kita nak kata lemah, bukan tugas dia. Gajah. Dia tak boleh panjat pokok kelapa. Kita nak kata lemah gajah ni. Beli mahal-mahal, tak boleh panjat pokok kelapa. Badan aja besar, makan banyak, petik kelapa tak boleh. Tak kenalah, bukan tugas gajah. Kalau beruk, kalau beruk kita beli 10,000, tak boleh panjat pokok kelapa, baru panjat separuh terkencing-kencing dah diturun. Baru kata lemah monyet ni. Sebab tak boleh buat kerja dia. Lepas tu kata tu monyet pula, lemahnya lah monyet ni tak boleh heret kayu balak daripada dalam hutan ni bawa keluar. Tak boleh lah nak salahkan monyet, bukan kerja monyet nak tarik pokok balak tu 5 berapa meluk tu tugas gajah. Kalau gajah tak boleh heret, baru kita kata lemah gajah ni, sebab tak boleh buat tugasan dia. Boleh faham tak? Jadi tak boleh kata Allah lemah kerana dia tak menyerupai makhluk. Sebab menyerupai makhluk tu bukan urusan kudrat. Kalau Allah tak boleh rezekikan saya anak lagi, baru kata lemah Tuhan. Sebab anak saya ni perkara harus, tiba-tiba Allah tak boleh nak bagi, baru kata lemah Tuhan. Nampak tak tu? Menjadikan zuriat kita ni harus bagi Allah, betul? Tiba-tiba kata Allah tak kuasa jadikan rezekikan saya zuriat. Lemahlah Tuhan kalau macam tu. Tak boleh buat tugasan dia. Ini benda mustahil, bukan tugasan kudrat nak jadikan benda mustahil. Jadi tak boleh nak kata Allah tu lemah sebab tak boleh ubah benda mustahil. Faham? Faham tak faham? Lemah pokcik ni tak boleh mengandung. Boleh kena tu. Lemah pokcik ni tak boleh mengandung. Nak lemah apa pokcik, bukan tugas dia mengandung, dia lelaki. Tak boleh lah kata lemah, bukan tugas dia. Kalau tugas dia tak boleh buat, barulah kata lemah. Tugas kudrat, buat benda mungkin, ubah benda mungkin. Jadi bila kudrat tak ubah, tidak mengubah benda wajib, tidak mengubah benda mustahil, tak boleh kata lemah. Kerana mengubah benda wajib, mengubah benda mustahil itu tak masuk dalam tugasan tak tahu berapa kali ulang dah tu. Dah alih lah lain. Dah rakam dah tu, nanti dengar balik, ulang balik. Dulu kita blur lah dulu. Waktu tak ngaji dulu, kita faham macam tu lah. Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala-galanya. Rupanya segala-galanya tu ada yakni. Kita tak ngaji, tak tahulah yakni tu. Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dah kita balik. Takkan tu yakni tu tadi kita tak ada. Yakni sesuatu perkara mungkin, sesuatu perkara harus. Satu yang yakni kita tak datang tu. Maka bila dengar pahaman-pahaman kata begitu, Allah ni dia berkuasa, ikut dia lah. Dia nak duduk atas langit ke, dia nak turun langit dunia ke, ikut dia lah, dia berkuasa. Dah kita termakan. Dah percaya sebab tadi berkuasa. Rupa-rupanya benda tu tak masuk pun dalam urusan kekuasaan Allah. Habis dah? Okey. Alih. Kemudian katanya musannif lagi, dengan dialah Allah Ta'ala kuasa mengada, yakni menjadikan, dan meniadakan, yakni membinasakan apa-apa mungkin. Ingat tu, ni diri kita ni mungkin, taat kita mungkin, iman kita mungkin, baik kita mungkin. Sebab tu jangan sombong. Ni ngaji ni bukan semata-mata ngaji ni, kena faham, kena serapkan dalam diri kita. Allah tu Maha Kuasa. Jangan sombong dengan kebaikan kita. Jangan hina orang, jangan caci maki orang. Allah Maha Kuasa ubah kita ni, yang mengaji ni jadi ahli maksiat. Hari ni kita duduk dalam majlis ilmu, esok lusa kita duduk tempat maksiat. Tak mustahil Allah buat benda macam tu.
Sebab tu jangan sombong. Kita berasa orang jahat, tak mustahil kita akan jadi 2, 3, 4 kali ganda jahat daripada orang lain lagi. Siapa yakin dia tak jatuh dalam maksiat yang lebih teruk daripada orang lain? Kita tak boleh jamin. Faham tak? Sebab ketaatan kita ni apa? Mungkin. Kita pendendam ni dia tak sedar. Orang yang pendendam ni dia tak sedar. Dia tak sedar yang diri dia boleh melakukan kejahatan ataupun kesalahan yang jauh lebih berat daripada orang lain buat. Padahal tidak mustahil dia membuat benda yang lebih jahat daripada itu lagi. Betul? Sebab tu ngaji ni sungguh faham. Bukan sekadar diketah je. So serapkan dalam amalan. Bila kita dah tahu, dah yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa mengubah sesuatu, yang ada ditiadakan, yang tiada diadakan. Pada dia sekarang tak ada taat, pada kita ada taat. Taat kita ni Allah boleh ubah jadi tiada taat. Orang yang tak ada taat tu Allah boleh ubah dia kepada ada taat. Macam tu. Kena ingat macam tu. Jangan kita kata, oi aku ni hebat, aku ni hebat, aku ni bagus, aku ni baik, aku ni tak ada buat dosa, aku ni tak ada buat maksiat. Tunggu. Allah akan uji apa yang kita cakap. Nak tengok betul ke kau kuasa, supaya kau sedar yang kau terlemah sebenarnya. Sebab tu jangan mulut kita ni jaga. Mulut kita ni jaga. Sebab kita akan diuji oleh Allah dengan apa yang kita cakap. Kita keji orang dengan sebab kesombongan kita. Kita keji orang dengan sebab kesombongan kita, Allah akan datangkan ujian. Mana kita akan jatuh dalam kekejian. Supaya waktu tu kita sedar, oh rupanya aku lemah. Allah nak suruh kita ni sentiasa sedar, kita ni lemah, kita ni dhaif, berkendak bergantung berhajat kepada Allah. Jadi tak payah nak sombonglah dengan baik kita tu. Tak payah sombong. Tak payah nak sombong. Tak mustahil yang tak berzina jadi penzina, yang tak minum arak jadi peminum arak, yang tak berjudi boleh jatuh berjudi. Jangan sombong, jangan sombong. Kena ingat saudara. Sebab dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Lainlah Allah tak kuasa nak ubah kita. Lainlah ketaatan kita ni kita punya. Itu lain. Ini dak pinjam je. Allah nak tengok sombong ke tidak. Allah jadikan hamba dia baik, nak tengok. Jadi kebaikan kita ni ujian. Kebaikan kita, ketaatan kita, ujian. Nak tengok kau sombong tak bila kau baik. Kau sombong tak bila kau mengaji. Kau sombong tak bila kau semayang. Kau sombong tak bila kau tutup aurat. Nak tengok sombong tak? Mencela, menghina, merendahkan orang lain tak? Tu nak tengok hati kita. Maksiat pun ujian juga. Nak tengok adakah kau putus asa untuk jadi baik. Allah balakan dengan maksiat. Nak tengok adakah hati kau, hati kita putus asa daripada rahmat Allah. Adakah kita berasa Allah tak kuasa nak mengubah kita jadi baik. Jadi dua-dua tu uji. Dua-dua tu ujian. Dua-dua tu ujian. Ni faedah ngaji tauhid, nak suruh serapkan benda tu dalam kepahaman kita. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat ilmu yang kita ngaji. Jangan sekadar di kitab aja. Mudah-mudahan dapat serap dalam kehidupan kita. Kenapa aku nak sombong sedangkan ketaatan aku ni mungkin aja. Esok lusa tak mustahil Allah ambil balik ketaatan ni, aku jadi ahli maksiat. Berapa ramai orang Muslim mati kafir. Tak mustahil berlaku pada aku macam tu. Kena ingat benda-benda macam tu. Apa kata kalau Allah balakan aku buat maksiat yang lebih jahat daripada orang tu. Dia akan jadi takut balik tak? Tapi kalau rasa yakin, konon-kononnya mustahil dia tu akan buat maksiat, tu yang jadi payah. Itu jadi payah. Itu yang jadi dendam tu. Sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala nak ubah kita ni, Allah bagi rasa sendiri. Di manusia ni kadang dia sampai peringkat tu Allah ajar ni. Kalau setakat dengar-dengar macam ni, dia tak boleh terima lagi. Allah bagi dia rasa, baru dia boleh terima. Kan banyak benda dia tu.
Allah bagi dia rasa sendiri, baru dia boleh akur, baru dia boleh terima. Ke kita nak tunggu sampai Allah balas macam tu? Allah ni maha baik dia, maha lemah lembut dia. Dia tegur kita melalui mulut-mulut orang-orang tu. Jadi asbab memberi nasihat kepada kita Kan hakikatnya daripada Allah tu. Yang telinga kita ni sampai ingatan nasihat ni hakikatnya bukan daripada Allah Daripada Allah lah. Lemah lembut dia, Allah tegur kita. Tapi kalau sampai satu peringkat, Allah nak suruh kita berubah juga, Allah sayang juga dengan kita, Allah akan bagi kita rasa benda tu sendiri. Tapi janganlah sampai minta Allah balas macam tu baru nak berubah. Faham tak? Jangan sampai Allah dah bisukan lidah kita baru nak jaga lidah. Maknanya contohnya tak ada faedah dah, nak jaga apa lagi, dah memang tak boleh bercakap dah. Sebelum ni Allah tegur secara baik daripada mulut orang, mulut tutup dulu, jangan mengumpat, jangan memfitnah. Tu ingatan daripada Allah tu. Tapi kita tak peduli. Allah balakan contohnya, jadikan asbab kanser lidah contohnya. Wal'iyadzubillah min zalik. Contohlah, dah tak boleh nak bercakap dah. Tu Allah boleh buat apa-apa pun. Jadi jangan sampai Allah balas benda tu, Allah buat benda tu atas diri kita baru kita nak berubah. Jangan tunggu. Allah tak mustahil buat benda tu. Cuma Allah tak jadikan ni sebab kalau Allah jadikan tak ada faedah dah kita. Boleh je Allah nak butakan mata kita ni. Boleh je Allah nak keluarkan lidah kita. Bila kita salah guna lidah, salah guna telinga, boleh je Allah nak ubahkan yang mendengar jadi pekak serta-merta, yang boleh bercakap jadi bisu serta-merta. Tapi apa faedah lepas tu? Boleh tak lagi nak gunakan lidah nak baca Quran, nak apa? Tak boleh dah lah, dah habis dah. Sebab tu jangan tunggu sampai Allah buat macam tu pada kita. Dia maha kuasa. Dia maha kuasa. Kemudian ni cerita kekuasaan Allah ni. Kita ni sentiasa di dalam kekuasaan Allah, takluk qabdah. Dan bagi kudrat itu beberapa ta'aluk, yakni beberapa tugas. Takluk tu tugas, dan makna takluk itu menuntut sifat akan satu pekerjaan lain daripada menuntut di zatnya. Itu ta'aluk, makna peranan sifat tu selain daripada kesempurnaan Allah yang memiliki sifat tu, dia ada tugas lain. Tugas dia apa? Kepada benda lain, mengadakan makhluk, menciptakan makhluk, mendengar makhluk dan sebagainya. Tu makna bertakluk kepada benda lain. Bertakluk kepada benda lain, berurusan kepada sesuatu yang lain. Baik, kemudian jadi faham dah takluk bila kita masuk saja perbahasan sifat ma'ani, dia akan selalu sebut takluk. Sebelum ni mana ada takluk? Daripada wujud dulu mana ada takluk sifat wujud? Sifat wujud bertakluk tak ada. Sifat kidam bertakluk tak ada. Sifat baqa bertakluk tak ada. Yang ada takluk ni sifat ma'ani saja. Sifat ma'ani ni yang kita baru nak masuk ni, yang pertama. Sifat ma'ani ada 7. Ni yang pertama. Jadi selagi tak habis 7 ni, kita akan selalulah dengar ta'aluk. Tu. Bila membahaskan sifat ma'ani je, ta'aluk lah tu. Adalah ta'aluk dia tu. Peranan dia masing-masing. Peranan kudrat, peranan iradat, peranan sama', basar, kalam, ilmu. Hayat tak ada. Jadi yang pertama namanya ta'aluk suluhi qadim. Suluhi qadim. Kita nak baca ni aja, lepas tu nak berhenti. Satu ni je. Ta'aluk yang pertama saja. Suluhi qadim. Okey, fahamkan dulu perkataan suluhi. Yang dah faham tak apalah, alhamdulillah. Yang belum faham dengar baik-baik. Suluhi ni maknanya patut. Benda tu di dalam kepatutan. Sesuatu yang dalam kepatutan. Benda boleh jadi, benda boleh berlaku. Patut berlaku, patut jadi benda tu. Tapi tak jadi lagi. Cuma cerita boleh kalau nak jadi, boleh kalau nak berlaku, boleh.
patut berlaku, boleh berlaku, layak berlaku. Tu maksud suluh. Boleh tak faham? Sekarang ni air ada depan muka saya ni, ada depan saya air. Patut saya minum, layak saya nak minum sekarang, layak saya nak minum sekarang, boleh maknanya. Patut kalau saya nak minum, ada mulut, saya boleh minum. Air ada, mulut saya pun ada, boleh nak minum. Tapi tak minum. Cuma cerita patut. Kalau nak minum, boleh. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan suluhi. Patut tak tuan-tuan balik sekarang? Balik lah. Tengok jam. Patutlah nak balik-balik lah. Tak larang pun. Contohlah nak buat contoh patut jadi. Boleh je nak balik. kita boleh bergerak. Patutlah nak balik. Tapi tak balik lagi. Patut. Kalau nak balik, patut. Mana boleh. Tu nak suluhi nama dia. Lain kali dengar perkataan suluhi, tahu dah. Patut. Benda tak jadi lagi. Cuma patut. Kalau berjadi, boleh. Akal boleh terima benda tu. Patut. Kalau tak, nanti kalau tak terang macam tu, suluhi qadim kita. Takluk yang pertama suluhi qadim. Suluhi qadim. Tahu tak apa takluk yang pertama apa ya? Allah Taala itu sifat kudrat dia. Takluk yang pertama. Takluk yang pertama saya Ustaz, saya nak jawab. Saya. Berebut jawab. Okey. Siapa? Nanti satu-satu. Sabar. Siapa belakang mana? Suluhi qadim. Betul. Suluhi qadim tu apa? Entahlah. Tak naklah macam tu. Suluhi qadim. Suluhi tu makna patut, qadim tu makna sedia kala. Tadi dah jumpa dah kat atas tadi tu, dah sebut dah sedia kala tadi tu qadim tau. Jadi kahwinkan suluhi qadim, patut sedia kala lagi. Ni jangan lupa ni, kita sedang cerita kuasa ni, kudrat ni. Cerita tentang sifat kudrat ni. Maknanya patut sedia kala lagi Allah berkuasa menjadikan. Patut Allah menjadikan sesuatu sedia kala lagi. Boleh Allah Ta'ala nak ciptakan apa-apa mungkin sedia kala lagi. Layak Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu sedia kala lagi. Boleh tak setakat tu? Tadi suluhi makna patut, qadim makna sedia kala. Patut makna boleh sedia kala. Makna layak sedia kala. Allah Ta'ala itu, ni kan cerita tentang kudrat, sifat kuasa. Apa tadi? Peranan kuasa apa tadi? Peranan kudrat apa tadi? Menjadikan sesuatu atau meniadakan. Maka takluk suluhi qadim ni maksudnya patut Allah menjadikan sesuatu sedia kala lagi. Patut Allah membinasakan sesuatu sedia kala lagi. Boleh Allah nak menciptakan sesuatu sedia kala lagi. Boleh Allah nak membinasakan sesuatu sedia kala lagi. Tapi benda tak berlaku. Cuma patut bagi Allah sedia kala lagi. Kalau dia nak buat sesuatu sedia kala lagi, boleh. Kalau dia nak binasakan sesuatu sedia kala lagi, boleh. Kenapa boleh? Kerana dia telah memiliki kekuasaan sejak sedia kala lagi. Sedia kala lagi dia dah memang bersifat kuasa dah. Jadi bila dah ada kekuasaan pada Allah sedia kala lagi, maka terserahlah pada Allah tu sedia kala lagi. Boleh kalau dia nak ciptakan makhluk, boleh kalau dia nak binasakan makhluk sedia kala lagi. Itu namanya suluhi qadim. Bagi sifat kudrat. Suluhi qadim bagi sifat kudrat. Ini bukan cerita ilmu Ini bukan cerita ilmu ni. Yang keliru. Ni tak cerita pasal ilmu, pengetahuan ke, pendengaran ke, penglihatan ke, tak. Ni tentang kekuasaan dulu. Jadi sedia kala lagi Allah tu maha kuasa. Kalau dia nak buat makhluk, boleh. Kalau dia nak binasakan pun boleh. Sebab dia dah berkuasa sedia kala lagi. Itu maksudnya suluhi qadim. Patut bagi Allah sedia kala lagi mengadakan dan meniadakan mungkin tu. Baca dulu suluhi qadim artinya patut, padan. Tu patut, padan, layak bagi Allah Ta'ala. Tambah sikit lah, tambah dalam kitab tu untuk kita nak mudah faham. Yang dah tulis tak apalah.
Artinya patut, padan bagi Allah Ta'ala. Tambah sikit situ. Nanti kita baca dekat rumah senang. Nanti cuti lama-lama baca. Tuahlah kalau baca. Baik sangatlah tu kalau baca. Rajin sangatlah tu kalau kat rumah baca. Bertuahlah. Bertuahlah yang baca. Memang bersungguhlah tu. Kalau ada kategori pertandingan pelajar terbaik, dia boleh dapat lah tu. Jadi suluhi qadim artinya patut, padan bagi Allah Ta'ala mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin, dan meniadakan dia mungkin tu. Mengadakan dia tu makna mungkin tadi apa? Sesuatu yang boleh ada, boleh jangan tak tahu pula tu kan mungkin tu sekarang. Habislah, wallahu alam. Jadi bagi balik awal lagi ni. Dah lah. Apa ngaji berbanyak? Malam yang sebelum tu terhapus pula. Bukan dia taubat boleh, apa tak? Yang beratur tiga boleh, apa tak? Orang yang murtad, kebajikannya tidak dikembalikan oleh Allah. Walaupun dia bertaubat syahadah balik. Makna dia jadi orang baru masuk Islam. Faham? Orang yang murtad, orang yang syirik, segala pahala amalnya sejak dia berakil balik, hapus semuanya. Hapus semuanya. Dan tidak dikembalikan selama-lamanya. Sebab tu kita kena takut murtad ni. Murtad ni bukan benda main-main. Kena fikirkan akibat dia tu. Kita ni dah lah tak ada amal. Lepas tu terikut pula pahaman-pahaman yang boleh memurtadkan kita. Kubur dah dekat. Kita ni lubang kubur dah dekat. Cuba bayangkan dalam keadaan murtad tadi itu dia mati. Apa yang nak bawa? Apa yang kita nak bawa? Kalau mati contohnya dalam keadaan rosak akidah, nak bawa apa? Dia kata dulu ada haji umrah wakaf dekat 200 juta. Tak peduli. Tak jadi apa pun. Jadi jangan rasa alah murtad. Jangan tuan-tuan. Jangan main-main. Rosak akidah ni jangan main-main. Sebab tu orang yang tahu apa maksud rosak akidah dan apa akibat, apa celaka, dia takut. Dia akan jauhkan diri, dia akan lari sejauh-jauhnya. Sebab takut nak dekat tu. Sebab kalau terkena habislah. Tak ada faedah hidup atas dunia. Tak ada faedah lah hidup atas dunia. Beramal tonggang terbalik. Akhirnya mati bawa dosa sedosa-dosanya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Apa faedah? Sebab tu kena takutlah rosak akidah. Bila takut rosak akidah, ngaji. Itu janji Allah. Allah dah bagi tahu kan? Orang yang murtad tu dihapuskan segala pahala amal kebajikan ni dan takkan dikembalikan. Tapi dia wajib masuk Islam balik, wajib taubat, masuk Islam balik, syahadah balik. Mandi kena buka buku baru. Agak-agak sempat tak tu nak kumpul balik macam yang dah binasa banyak tu. Belum tentu sempat lagi. Jadi jangan bermudah-mudah. Kena takut, kena risau, kena bimbang. Fikirkan anak bini kita. Diri kita, kena takut diri kita murtad, kena takut anak bini kita murtad, kena takut kawan-kawan kita murtad, kena takut masyarakat kita murtad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita semuanya, diberi kesihatan, keafiatan yang berkah, umur yang berkah, rezeki yang halal yang luas lagi berkah, dijadikan oleh Allah kita penuntut ilmu yang sebenar-benar, yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing rohani dan jasmani kita, memberi taufik untuk beramal dengan segala ilmu yang kita dah faham. Mudah-mudahan ada perubahan pada diri kita zahir dan batin, dan Allah bagi taufik. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Sabar mengaji, sungguh-sungguh ngaji, istiqamah ngaji sampai mati. Jangan berhenti ngaji.
tak dapat mengaji secara talaki, ngaji secara online. Yang penting jangan tinggalkan majlis ilmu, jangan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina wa ahli kulli unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sama bang. Siap. Apa lagi? Ya Karim, jazakallah khair. Allah. Masih jumpa lagi. Jumpa lagi insya-Allah. Masih aja ya. Jumpa lagi. Terima kasih Haji. Doakan saya. Haji. Sana tak cuti kan? Sana tak cuti. Sini je cuti. Terima kasih bang. Jazakallah khair. Terima kasih bang. Jumpa lagi bang. Jumpa lagi Haji. Jumpa lagi. Minggu depan. Jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah Haji. InsyaAllah sama-sama. Mana geng? Ada dia orang online. Oh dia. Lambat tadi. Masih bang Jumpa lagi bang. Masih Haji. Jumpa lagi Haji. Doa saya Haji. Jumpa lagi. InsyaAllah. Masih bang. Jazakallah khair. Apa raya? Sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah. Ya bang. Mana ni dah siap-siap je nak ride je? Dah dia. Oh balik Cameron. Oh balik layang corner. Kalau kita jauhkan diri dari kawan yang suka berbuat maksiat, kita kurang itu namanya uzlah. Kita menjauhkan diri daripada kumpulan-kumpulan yang boleh menjadikan kita mendapat fitnah. Kita kalau campur kita dapat fitnah, kita terpengaruh. Jadi kita asingkan diri bukan dengan niat kita merasakan diri kita mulia dah. Bukan kita mengasingkan diri kerana kita merasakan diri kita mulia, bukan, tu salah. Maknanya kita mengasingkan diri, kurang bercampur tu kerana nak menjaga diri daripada fitnah. Supaya kita tidak terkena fitnah, bukan menghina mereka. Bukan. Ya sama. Baik. Jazakallah khair. Salam dengan suami. Sama-sama insya-Allah. Ya kak. Jazakumullah khair. Masih doakan saya. Jadi itu bukan namanya memutuskan silaturahim dah. Bukan memutuskan silaturahim. Dalam Islam ni memang kita ni disuruh uzlah, mengasingkan diri daripada suasana kumpulan-kumpulan yang boleh memberi fitnah kepada kita. Mengasingkan diri, sibukkan diri dengan ibadat kerana kita nak baiki diri, bukan kerana mulia, tidak. Wallahu a'lam. Betul. Ya kak. Baik kak. Terima kasih kak. Doakan saya kak. Moga sihat afiat insya-Allah. Dapat ilmu manfaat. Salam. Masya Allah. Kita bukan artis nak sign. Mana pennya? Kita tak ada pen. Nak kena autograf pula dah ni. Itu bukannya artis.
Kalau retis boleh lah, sains-sains. Apa tu? Tanya boleh. InsyaAllah. Jawapan dia tak tahu. Apa tu soalannya? Ni siapa? Norli. Saya tak payah sains lah, saya tuliskan lah. Bismillah. Semangat boleh insyaAllah. Dah gaji lalu. Dah insyaAllah. Nah, ni siapa tadi? Nurli Mustafa. Oh, kakak punya. Kena sign pula dah. Ni siapa nama? Siti? Eva. Siti ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Mudah-mudahan berkat ngaji sungguh insyaAllah. Yang penting-penting. Ni siapa ni? Zaimira? Ya, saya dulu. Oh, baik. Kawan-kawan dah ngaji. InsyaAllah. Itu kidal. Okey, insyaAllah. Mudah-mudahan. Ya kak, sama. Jumpa lagi. Jumpa minggu depan. InsyaAllah, minggu depan jumpa lagi. Saya nak tanya sikit. Apa tu? Macam kita kan, saya kan dah anak kecil. Okey. Kadang-kadang kita nak cakap dengan anak kan, jangan takut, bila Allah kan ada semua kan. Kita cakap Boleh. Bagikan tauhid untuk kanak-kanak, peringkat kanak-kanak. Macam tu kita tauhid untuk budak-budak lah tu. Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala sentiasa jaga kita. Itu tauhid itu. bukan nak kata Tu kita kan. sampai tempat-tempat tu. Dah. Allah sentiasa jaga kita. Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Jadi jangan takut, jangan risau. Kita tu tauhid untuk budak-budak. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Sama-sama doa tadi. InsyaAllah. Ya kan? Kalau saya sekarang dalam saya berada dalam kumpulan tu dia dikatakan kata kita sekarang ni yang kita sekarang ni Islam kita sekarang ni dia kata adat itu saya cakap kita yang Islam ni kita sadar Dia kata apa? Islam yang ada pada kita ni adat. Lepas tu yang sepatutnya macam mana? Dia punya fahaman tu. Tak, kita mengaji macam biasa. Kita mengaji apa kitab-kitab ulama yang tok guru kita, ulama-ulama kita mengajar daripada dulu, fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, ngaji macam biasa dan amalkanlah. Tak, kita tak payah berdebat dengan, sebab dia ramai. Sebab macam akak duduk dalam kumpulan tu duduk dalam grup tu. Oh, 3 orang.
cakap nanti buka lah sekian. Itu yang seorang ni tahu tak Dia punya Ustaz yang baru datang di Malaysia tu. Diam je lah. saya sini Ha? Dia orang macam tu kita payah nak berdebat tak? Jangan berdebat. Nanti dia ajak kita berdebat. Dia akan tetap dengan pendirian dia tu. Maknanya kita sampaikan nasihat. Maknanya kita ni apa yang diamalkan oleh mak ayah kita dan yang turun kepada kita ni adalah Islam yang sebenarnya, bukan kata Islam ada. Memang diambil daripada ulama-ulama, tutup guru dulu memang mengajar kita kitab-kitab fiqh tauhid yang bersanad, sambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang kita amalkan ni dah betul dah. Tak ada kata istilah Islam yang baru datang dah. Islam ni dah nak sampai ke akhir zaman dah. Diam je, tak payah. Dia golongan macam tu jangan berdebat kat dia. Kita bagi nasihat, kalau maksudnya bila kita dah bagi nasihat, kita mengajilah apa contoh kita mengajilah apa yang ulama-ulama dah ajar kita daripada dulu, tutup guru dulu apa yang dah bawa kita amalkanlah. Contoh dia ada jawapan lain, dia mempertikaikan, cukuplah tu. Serahkan kepada Allah lah. Kita tak kuasa. Nanti kalau berdebat, nanti jadi benda lain. Nanti timbul penyakit hati kita. Sebab dalam Islam memang dilarang kita ni daripada berdebat. Walaupun kita di pihak yang betul, kita berhenti daripada berdebat tu, pahalanya lebih besar. Sebab apa? Kalau kita meneruskan perdebatan nanti, walaupun kita di pihak yang betul, takut nanti merosakkan dia. Takut nanti dengan sebab hujah-hujah kita tu, kita nak tegakkan juga, takut nanti keluar daripada mulutnya perkataan-perkataan yang boleh merosakkan diri dia. Maka kita berdiam tu lebih baik. Waspadalah kawan tu boleh. Maknanya apa yang tak bagus daripada dia orang tu jangan. Yang baik-baik campur, maksudnya yang baik-baik campur, benda-benda betul campur, yang tak ni jangan terlibat gitulah. Tapi hati-hatilah. Wallahu a'lam. Insyaallah. Alhamdulillah. Ni apa ni? Diorang ni dalam ni tak tahu cerita ni. Ya kak, apa kak? Nak minta sign? Minggu lepas Ustaz Ni, request kan? Apa tu? Permintaan nasi goreng Ustaz kan? Masya Allah, saya cakap main-main aja. Ustaz tadi kenyataan. Masya Allah. Okey, boleh. Boleh. Ni kak ni. RM1 ni Ustaz. Boleh kak. Ni RM1 pun dekat dia, kalau RM1 ditumpah dalam perut juga. Order sikit je. Ada nasi goreng pula. Okey, minta maaf ya. Saya nak makan ni. Siapa nak minta sign datang Melaka lah. Siapa nak minta sign datang Melaka. Masya Allah. Baik. Ustaz aku Ustaz. Astagfirullahaladzim. InsyaAllah bila taubatnya cukup, penyesalannya ikhlas ni ada tanda-tanda taubat kita tu Allah terima. Di antaranya kita takut nak ulang balik. Kita takut nak ulang balik dosa tu. Kemudian hati kita seronok nak buat ibadat. Tubuh badan kita ringan nak buat ibadat. Itu di antara tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Masya-Allah, haula wala quwwata. Boleh berdebat dengan suami sebab isu agama? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh berdebat dengan suami, jangan. Baik bang, jumpa lagi. Tak boleh.
Mama Yan. Takut nanti dengan sebab perdebatan kita jatuh derhaka. Kita jatuh derhaka dengan suami. Tinggi-tinggi suara dengan suami contohnya. Menengking-nengking suami contoh. Tu bahaya, hati-hati hati-hati. Dalam kitab penawar bagi hati tu itulah. Dalam kitab penawar bagi hati tu meninggalkan berdebat, meninggalkan berbantah-bantah. Sebab ada fitnah. Kalau kita suka berbantah-bantah, walaupun kita di pihak yang betul, ada fitnah pada diri kita nanti. Ya, memang kita betul, tapi kalau caranya tak betul, nanti jadi mudarat diri kita dan jadi mudarat masing-masing dengan pendapat masing-masing. Ya, kita cakap secara, sampaikan yang elok sudah. Dan doakan supaya dia boleh menerima benda yang betul, sudah. Kita tak boleh paksa. Tak boleh nak paksa, takut nanti timbul macam-macam. Tengok dalam kitab penawar bagi hati tu, kenapa mana orang yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia adalah orang yang benar, pahalanya lebih besar daripada orang yang salah yang berhenti daripada berdebat. Bagi nasihat baik-baik sudah. Dia tak boleh terima tu, terpulang kepada Allah. Itu kerja Tuhan mengubah dia. Tugasan kita memberi nasihat, ingatan, petunjuk, ilmu, itu saja. Hati-hati. Hati-hati. Contohlah nak berdebat dengan mak ayah. Walaupun mak ayah kita tak bagus, kita dah mengaji, jangan berdebat dengan mak ayah kita, takut nanti jadi derhaka dengan mak ayah. Habis amalan kita. Niat kita baik, tapi kalau cara tak kena, nanti rosak amalan kita. Hati-hatilah. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Kasih Syukri. Nak in live dah. Saya nak makan nasi goreng jap. Ada dia orang ni bagi nasi goreng. Saya makan. Ada mak-mak sini bagi nasi goreng makan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Borak dulu Saya nak makan nasi goreng jap. Muhammad menerima perintah bersama-sama untuk subhanallah, menerima perintah solat 5 kali sehari semalam.